Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan. Di sini, kumpulan kami akan menerangkan tentang rawatan paradik. Rawatan paradik atau lebih dikenali sebagai Electrical Muscle Stimulation (EMS) atau juga yang lebih dikenali sebagai rangsangan otot elektrikal. Ia merupakan rawatan yang menggunakan denyutan elektrikal untuk merangsang otot. Seterusnya, apabila rangsangan elektrikal diberikan kepada otot badan, maka proses pengecutan otot akan berlaku pada badan dan menghasilkan kulit yang tegang. Oleh itu, rawatan ini juga boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai bentuk badan menggeleber yang disebabkan oleh kehilangan lemak selepas membuat rawatan pelangsingan badan atau kurang melakukan senaman. Seterusnya merupakan tujuan bagi rawatan paradik. Ianya adalah untuk menguatkan serta menegangkan otot-otot dengan pengecutan otot yang berlaku oleh mesin paradik. Kemudian, ianya juga bertujuan untuk menghasilkan kontraksi otot badan agar dapat memperbaiki bentuk asal badan yang diidamkan. Tujuan yang ketiga adalah arus yang terdapat pada mesin paradik akan menghasilkan denyutan pada otot-otot dan denyutan tersebut dapat dirasai dalam tempo 3 saat. Seterusnya, ia juga bertujuan untuk melegakan otot-otot kendur serta memperbaiki bentuk susuk tubuh badan menjadi lebih ideal, dan akhir sekali, lemak pada badan juga akan hilang beberapa inci tanpa perlu mengamalkan diet. Berikut merupakan kesan rawatan paradik, yaitu ia mampu dalam meningkatkan kadar metabolisme badan karena rawatan ini akan merangsang pergerakan otot seperti senaman yang boleh meningkatkan tona otot badan. Seterusnya, ia juga mampu meningkatkan sistem peredaran darah dan sistem limfatik dengan peningkatan peredaran oksigen dan nutrien apabila keadaan otot diperbaiki. Kemudian, ia juga mampu mengurangkan selulit dengan penyingkiran lemak dan tekungan air dalam badan apabila senaman pasif otot oleh arus paradik. Dan akhir sekali, ia juga mampu memberikan kesan dalam meningkatkan keanjalan kulit dengan pengucupan otot oleh rangsangan arus paradik. Berikut merupakan bahan dan alatan yang digunakan dalam rawatan paradik. Yang pertama adalah mesin paradik, yaitu mesin khas untuk menjalankan rawatan paradik. Yang kedua adalah katil spa untuk pelanggan duduk ataupun berbaring semasa mendapatkan rawatan. Yang ketiga adalah gel paradik untuk diletakkan di tempat-tempat kawasan yang dirawat. Dan keempat adalah bahan-bahan membersih, yaitu facial tissue, facial sponge, dan cotton pad. Seterusnya adalah indikasi dan indikasi kontra. Yang pertama, indikasi otot-otot yang kurang anjal, mempunyai masalah selulit, dan otot-otot yang longgar disebabkan umur yang meningkat. Manakala untuk indikasi kontra rawatan paradik, kulit hypersensitif, tulang patah, kulit melecet, tekanan darah tinggi, mempunyai plak logam dalam badan, dan mempunyai gangguan peredaran darah dan sebarang gangguan otot. Nasihat khidmat pelanggan untuk pelanggan yang baru sahaja menjalankan rawatan paradik adalah yang pertama, mengamalkan pemakanan sehat untuk mengelakkan daripada pembentukan lemak-lemak baru. Yang kedua adalah melakukan senaman ringan untuk mempercepat proses pengecilan badan. Yang ketiga adalah kurangkan pengambilan makanan ataupun minuman manis, bersoda, gas ataupun makanan yang tidak sehat. Seterusnya adalah prosedur rawatan paradik, di mana terdapat 12 langkah untuk menjalankan proses rawatan paradik. Yang pertama, mengkonsultasi pelanggan, iaitu menentukan sama ada pelanggan tersebut sesuai ataupun tidak menjalankan proses rawatan paradik. Dan yang kedua, persediaan alatan dan juga bahan. Yang ketiga, juruterapi mensteril tangan menggunakan surgical spirit dan memakai alat perlindungan diri. Manakala yang keempat adalah persediaan pelanggan dengan membersihkan badan pelanggan terlebih dahulu. Yang kelima, sapukan gel paradik pada pad dan ratakan pada bahagian badan pelanggan.
Dan yang keenam, meletakkan pad pada bahagian otot dan pastikan pad merah dan hitam dilekatkan secara bertentangan. Manakala yang ketujuh adalah memasang Swiss, iaitu putarkan ikut arus yang bersesuaian. Manakala yang ke-8, melakukan rawatan Faradik pada pelanggan. Dan yang ke-9, setiap otot yang dipadkan dibiarkan sekitar 5 hingga 8 minit yang bersamaan dengan 7 hingga 8 denyutan. Yang ke-10, menanggalkan pad Faradik selepas rawatan. Dan yang ke-11, mengelap badan pelanggan. Dan yang ke-12, dalam rawatan Faradik ini terdapat prinsip rawatan tertentu. Prinsip rawatan yang pertama adalah pad negatif diletakkan pada bahagian yang berselulit atau bermasalah, manakala pad positif pula diletakkan bertentangan dengan pad negatif. Prinsip rawatan yang kedua ialah pad-pad diletakkan pada poin-poin yang tepat. Dan prinsip yang ketiga adalah memilih saiz elastic body straps yang sesuai dengan saiz anggota badan tertentu supaya pad kekal pada poin-poin yang diletakkan. Kesimpulan daripada pembelajaran kali ini adalah rawatan Faradik ini sesuai dilakukan untuk individu yang ingin memperbaiki tona badan tanpa melakukan senaman. Hal ini karena rawatan ini merupakan jalan mudah untuk mengurangkan lemak ataupun inci badan. Terdapat banyak kebaikan rawatan Faradik selain daripada tujuan pelangsingan badan. Antaranya ialah menyingkirkan toksik dari dalam badan, mempercepat pengaliran darah, di mana darah akan membawa oksigen dan nutrien ke kawasan tertentu dalam badan, serta memperbaiki otot-otot yang lemah dan sebagainya. Berikut merupakan soalan-soalan kuis yang berkaitan dengan pembelajaran kali ini, yaitu rawatan Faradik. Sila jawab semua soalan. Soalan 1 adalah, apakah tujuan rawatan Faradik? Jawaban bagi soalan 1 adalah E. Melegakan otot-otot kendur dan memperbaiki bentuk tubuh badan menjadi bentuk yang ideal. Soalan 2. Apakah nama lain bagi rawatan Faradik? Jawaban bagi soalan kedua adalah D, yaitu EMS, yang bermaksud Electrical Muscle Stimulation. Soalan ketiga adalah, nyatakan 4 indikasi kontra bagi rawatan Faradik. Jawaban bagi soalan 3 adalah, yang pertama, penyakit kulit, yang kedua adalah luka atau melecet pada kulit, ketiga adalah kulit hypersensitif, yang keempat adalah tulang patah. Mana-mana jawaban lain yang betul adalah boleh diterima. Soalan keempat adalah, apakah nasihat khidmat pelanggan selepas rawatan Faradik? Jawaban bagi soalan keempat adalah B, yaitu amalkan diet sihat ataupun pemakanan sihat.